Kita telah sampai ke muka surat 38 baru ni. Muka surat 38. Hadisnya masih hadis itu lagi, iaitu hadis yang menceritakan pertanyaan Harith bin Hisham. Dia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa ya'tika al-wahy?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahyanan ya'tini mithla salsalatil jaras, wa huwa ashadduhu alayya fayufsamu anni, wa qad wa'aytu anhu ma qala, wa ahyanan yatamathalu liyal malaku rajulan fayukallimuni fa'a'i ma yaqul." Qalat Aisyah radhiyallahu anha, "Wa laqad ra'aytuhu yanzilu alayhi al-wahy fi al-yawm ash-shadid al-bard fayafsimu anhu wa inna jabinahu la yatafassadu 'araqa." Maksudnya Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anhu bahawa Al-Harith bin Hisham radhiyallahu anhu pernah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah wahyu datang kepadamu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kadang-kadang ia datang kepadaku seperti gemercing loceng. Itulah yang paling berat bagiku. Kedatangan wahyu selesai dalam keadaan aku telah ingat apa-apa yang disampaikannya. Kadang-kadang malaikat itu menjelma sebagai seorang lelaki, lalu dia bercakap-cakap denganku, dan aku pula mengingati apa yang diucapkannya." Situ kita berhenti setakat itu hari itu. Aisyah bercerita, katanya, "Sesungguhnya aku pernah melihat baginda sallallahu alaihi wasallam ketika turun wahyu pada hari yang sangat sejuk. Sebaik sahaja selesai kedatangan wahyu itu, bercucuran peluhlah dahi baginda sallallahu alaihi wasallam." Jadi 2 minggu lepas kita berhenti setakat itu, muka surat 38. Dan aku pula mengingati apa yang diucapkannya. Bila Jibril itu datang dalam rupa seorang lelaki dan mewahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda ingat apa yang diucapkannya itu. Jadi dia datang berupa seorang lelaki. Rupa siapakah yang selalunya digunakan oleh Jibril untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Secara umumnya disebutkan dia menjelma atau berupa seperti seorang lelaki. Secara umum gitulah. Di situ ada nota 15, muka surat 38. Sila tengok di situ. Bentuk kedatangan wahyu yang seterusnya ialah melalui malaikat yang menjelma dalam rupa fizikal seorang manusia, biasanya dengan rupa individu yang tidak dikenali. Itu yang biasa. Namun kerap kali juga Jibril datang dalam rupa Dihyah Al-Kalbi. Tapi ini sebenarnya dalam sejarah penurunan wahyu di peringkat akhir. Di peringkat akhir. Sebab Dihyah itu sendiri pun bukan memeluk agama Islam semasa di Mekah. Dia baru memeluk agama Islam setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Dan setelah beberapa tahun berada di Madinah, barulah muncul seorang yang dikenali dengan Dihyah Al-Kalbi. Ceritanya Dihyah ni, dia seorang yang sangat cantik. Sebelum ni kita sudah berjumpa dah dalam nota yang keberapa? Nota yang pertama dahulu. Kita sudah berjumpa dah. Seorang yang sangat cantik dan dia mirip
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serupa sangat wajahnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itulah dari segi kesesuaiannya, Jibril itu datang dalam rupa yang paling dekat, dengan Nabi SAW. Seperti kita telah bincangkan sebelum ini, kalau tidak sama jenis untuk belajar, dia agak susah. Yang satunya malaikat, yang satunya manusia, banyak tak serupa. Itu susah, berat. Kalau tak serupa, kita kata dari segi jantina saja pun sudah susah, kan? Di dalam pelajaran Mishkat baru ni, kita telah berjumpa bahawa Jibril pergi mempertemukan lututnya dengan lutut Rasulullah SAW. Kalau perempuan macam mana? Takkan nak buat begitu, kan? Dia sudah susah. Padahal sama-sama manusia. Susah. Kita buat contoh lain lagi. Kita dengan bangsa yang kurang kita biasa, rupanya lain terus, bahasanya lain, itu pun kita jadi kurang mesra. Sebab itu dalam masyarakat, kenapa manusia ni dia lebih mesra dengan orang yang sama bahasanya, sama makan minumnya, sama dari segi rupa parasnya, dia lebih mesra, lebih dekat. Dengan sebab itu kita tak boleh marah kepada sesiapa. Kenapa tidak rapat dengan bangsa ini? Dia semula jadi Allah SWT buat yang lebih mesra dengan bangsanya sendiri, dengan orang yang serupa dengannya sendiri. Itu sudah ketentuan Allah lah. Kecuali kalau kita menguasai bahasa orang lain dan sudah biasa dengan budaya dia, mungkin kita mesra, tapi itu jarang berlaku. Tidak sama seperti kalau sama sejenis, betul-betul sama. Sebab itu dia datang dalam rupa dihyah. Tapi itu di saat akhir. Di saat akhir itulah banyak keperluan Rasulullah SAW nak menghantarkan mesejnya kepada pemerintah-pemerintah semasa, kepada kerajaan-kerajaan semasa itu, Rom dan sebagainya. Ketika itu diperlukan seorang wakil yang betul-betul mewakili Rasulullah SAW. Jadi, kalau tengok rupa pun sudah membayangkan orang yang mengutuskannya. Sebab itu Rasulullah SAW selalu pilih Dihyah. Sebab kira-kiranya Rasulullah SAW pun sudah tahu sebenarnya bahawa mereka ni, seperti yang saya tulis di sini, pernah bila Dihyah pergi kepada orang-orang Rom, mereka bawa masuk ke sebuah bilik bawah tanah yang menyimpan segala patung ukiran para nabi yang diukir oleh orang-orang Yahudi. Mereka tahu, kira-kiranya Rasulullah pun tahu juga. Sebab itu dia utus. Kenapa dia pilih Dihyah? Sebab bila tengok Dihyah saja sudah nampak ini orang. Rupa-rupanya bila Dihyah masuk ke dalam tu, sampai sahaja kepada patung yang terakhir, iaitu patung ukiran Nabi Muhammad SAW, mereka terus bertanyakan Dihyah, bukankah ini rupa Nabi kamu? Dia tengok dah Dihyah ni, rupa dia macam mana. Itu yang paling dekat. Sebab itulah dalam Quran kata tentang orang-orang Yahudi ni kan, mereka kenal sangat Rasulullah. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal dia seperti kenal anak. Kalau kita kenal seseorang, dan seorang tu yang hebat melukis ataupun mengukir, dia boleh ukir, dia boleh lukis tanpa ada gambar di hadapan pun dia boleh lukis. Ini gambaran orang-orang yang hebat dalam lukisan kan memang begitu. Dia boleh agak daripada gambaran dalam kitab-kitab suci mereka, mereka buat. Dan bila Dihyah pergi, dibawa sampai itu, respons mereka sedemikian rupa adalah kerana rupa Dihyah amat menyerupai ukiran patung tersebut, dan mereka memahami bahawa Nabi SAW akan mengutuskan seorang yang mempunyai rupa paras yang mirip dengan baginda. Ini sama puak-puak cerdik. Puak-puak cerdik. Yahudi pun memang hebat. Kalau kita nak kira dalam sejarahnya, keseluruhan Nabi, separuh daripadanya dari kalangan Yahudi, dari kalangan Bani Israel lah maksudnya, dari kalangan Bani Israel. Separuh lagi tu bagi-bagi.
Macam-macam bangsa ada, separuh daripadanya. Tapi sifat manusia ni begitulah. Kadang-kadang kalau dia lebih sangat, dia jadi keras kepala, dia jadi sombong, dia berasa dia lah paling istimewa. Itulah yang telah berlaku kepada Bani Israel. Hikmah di sebalik pemilihan beliau sebagai wakil perutusan baginda ialah di samping beliau mempunyai kriteria yang sempurna sebagai seorang wakil, iaitu mempunyai perwatakan yang lembut, sopan dan pintar. Rupa paras beliau yang hampir serupa dengan orang yang diwakilinya, yaitu Nabi SAW, turut berperanan sebagai aset yang mencerminkan perwatakan dan maksud orang yang diwakilinya. Ini penting. Sebab itu dalam dunia diplomasi pun dia pakai ini. Inilah kalau kita nak kata asas diplomasi, salah satunya ini boleh kita ambil daripada sini. Sebab itu kita kata misalnya kerajaan Malaysia kan, kalau di luar negara, duta dia tu tak kira Islam kata Islam, dia mesti pakai baju Melayu kan, gitu. Terutamanya hari-hari rasmi. Kalau tempat kita kan begitu, dia mesti mencerminkan yang paling berkuasa, tuan, orang yang mewakilkannya, dia mesti mencerminkan begitu. Begitu juga kita nampak rupanya, begini rupa orang ni, bangsa ni begini yang diwakilinya. Semestinya nampak begitu. Dari segi apa-apa pun dia wakil kerajaan. Itulah peranan duta dan lain-lain lagi, attaché misalnya kita kata di mana-mana negeri, begitu. Makanya dari sudut diplomasi, sesebuah pertubuhan atau negara sewajarnya mengutus perwakilan atau dutanya yang mempunyai ciri-ciri dan perwatakan yang mewakili pertubuhan, negara atau kerajaannya, agar dengan memandangnya sahaja sudah tergambar misi dan budaya pihak yang diwakili. Kita nampak dari segi diplomasi Rasulullah SAW sangat tinggi. Dan itulah cara dia nya. Itu cara dia nak menyampaikan mesejnya. Dia pilih Dihyah. Sedangkan semasa di Mekah, Dihyah ni tidak ada lagi. Kalau nak kira, kalau nak dikirakan, dia ni sahabat yang baru lah juga. Tapi dia boleh memainkan peranan itu. Rasulullah SAW terus gunakan. Apalagi kalau kita mengambil kira Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan wakil daripadanya, Jibril, dalam rupa orang itu. Mestilah ada keistimewaan, mesti ada daya tarikan yang tersendiri. Kedatangan wahyu dalam bentuk ini dirasai lebih ringan oleh Nabi SAW lantaran ia sudah melalui beberapa proses penapisan dan bukan lagi dalam rupa dan bentuk tenaga momentum yang asal. Keadaannya sama seperti cahaya matahari sebagai perbandingan yang sampai ke permukaan bumi melalui jarak dan tapisan-tapisan tertentu, termasuk lapisan ozon dan lain-lain lagi, sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia. Sekiranya tidak terdapat sebarang tapisan di ruang angkasa, nescaya pendedahan kepada bahannya secara langsung akan memusnahkan segala kehidupan di muka bumi ini. Malah apinya itu, ini sebagai perbandingan sahaja. Begitu juga wahyu itu satunya berat. Yang nak menyampaikan wahyu itu bukan dari jenis kita, kemudian punya hebatnya seperti telah disebutkan sebelum ini. Kalau dia muncul, jadi tertutup ufuk langit. Tertutup ufuk langit. Itu sebesar itu. Jadi bila dia datang dalam rupa yang lain, apa tujuannya? Sebenarnya untuk maksud penapisan, supaya kuasanya itu tidak. Sebab itu Nabi SAW sudah katakan sebelum ini, kalau yang datang dalam rupa yang asal itu memang terasa berat kepada dia. Ini ringan sebab dia dalam rupa sama sejenis, iaitu manusia, dalam rupa manusia, dan orangnya kecil, seperti biasa. Tidaklah pula kata besar, menakutkan, mengejutkan, tidak. Ini semua dengan maksud apa yang sampai kepada Rasulullah itu tidak berat. Sebab wahyu yang tak diterima pun sudah berat, tambah lagi dengan yang lain-lain pula. Jadi macam menyiksa lah kalau selalu dalam bentuk itu.
Tapi perlu juga nak menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi kemampuan oleh Allah untuk menerima wahyu itu dalam bentuk yang aslinya pun. Dia ada pengalaman itu, walaupun tidak banyak, tapi dia ada. Maknanya mampulah. Kalau kita lihat, ini sebagai tambahan lah dari segi perbincangan, malah api yang wujud di dunia ini asalnya adalah daripada neraka. Habanya hanya sesuai dengan iklim dunia ini setelah melalui proses-proses penapisan yang banyak. Antaranya diselam dalam berpuluh-puluh kali. Itu dalam hadis-hadis disebutkan. Bahkan menurut kenyataan hadis, bahang matahari juga berpunca daripada wap api neraka Jahannam. Fakta yang masih belum dikaji oleh para saintis ini telah pun didedahkan oleh Nabi SAW melalui sabda beliau berikut ini: inna shiddatal har min fayhi jahannam. Inna shiddatal har min fayhi jahannam. Bahang matahari berpunca daripada wap neraka Jahannam. Itu hadis ada di mana saya sebut dari situ, tengoklah. Begitu jugalah dengan kuasa-kuasa atau tenaga-tenaga lain yang tidak dapat ditanggung oleh kemampuan manusia di dunia ini sekiranya ia datang dalam bentuk dan keadaannya yang asal. Oleh sebab itulah pembawa wahyu kerap kali datang dalam rupa manusia biasa yang lebih mudah dan mesra disambut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tengok api neraka ni, kepanasan dalam dunia ni rupanya mengikut hadis-hadis disebutkan berpunca daripada neraka. Tapi kita yang belajar baru sedikit, kita kata berpunca daripada matahari. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum ni dia ada abridu bizuhur. Abridu bizuhur. Fa inna shiddatal har min fayhi jahannam. Kita ambil yang ringkas. Nabi SAW pernah bersabda, iaitu tunggulah sehingga sejuk untuk kamu mengerjakan sembahyang zuhur. Jadi setelah matahari itu lama condongnya, bukan ketika permulaan zuhur, masuknya waktu zuhur, bukan masa itu. Sebab di setengah-setengah negeri panasnya sangat kuat, tak tahan. Kepada sesiapa yang biasa berada di negeri panas macam itu, dia tahulah sebenarnya orang masyarakat tak keluar rumah, semua duduk dalam rumah, tak keluar. Pasal apa? Kalau kena angin dia tu pedih kena pipi kita, muka kita, dahi kita pedih. Sampai begitu sekali panasnya. Dalam keadaan itu, tidak lebih seseorang itu, terutamanya kalau nak pergi sembahyang di masjid, tidak lebih dia bersembahyang di awal waktu. Bukan kata awal waktu ini secara mutlak afdal, baik untuk kita mengerjakan sembahyang, tidak begitu. Ada kalanya sembahyang lewat itu lebih afdal. Dan kita nampak di situ apa maksud sebenarnya yang dikehendaki daripada sembahyang itu, iaitu khusyuk. Kalau tidak ada khusyuk, tidak ada arti. Jadi untuk mendapat khusyuk itu, kita boleh lewatkan sikit sembahyang zuhur itu di tempat-tempat macam itu. Atau mungkin kalau di tempat kita pun kita jenis tak tahan, panas sangat. Kepada orang-orang yang di negeri panas tu, dia menghadapi kepanasan negeri kita ni biasa sambil senyum saja. Tapi mungkin kepada kita sudah berat. Tak sama manusia ni kan. Jadi terpulang kepada masing-masing. Jadi dia boleh lewatkan sedikit sembahyangnya mengikut arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, iaitu abridu bizuhur. Kamu lewatkan sehingga sejuk untuk mengerjakan sembahyang zuhur itu, kerana syiddatal har, panas yang terik itu, yang teruk itu, min fayhi jahannam, berpunca. Min makna berpunca daripada wak neraka jahannam. Kita kata yang sejuk pun sama juga. Sejuk, dia ada kesan itu juga. Sebab neraka ni azabnya dalam dua bentuk, dengan panas dan sejuk. Tapi kita yang baru belajar ni, sedikit belajar, kita kata berpunca daripada matahari. Tapi kalau kita tanya sikit saja, mudah saja. Kita tanya apa? Kita tanya bahan bakar dia. Setiap yang panas dia ada bahan bakar. Bahan bakar dia tu dari mana? Kalau kita kata matahari,
Daripada mana punca? Bahan bakar dia yang menyebabkan jadi panas. Nabi SAW menceritakan min fayhi jahannam. Selesai. Itu punca sebenarnya. Yang ada itu sementara saja, yang terdekat dengan kita. Nak sampai ke situ tu pun berapa lapis? Nak sampai kepada matahari, berapa lapis? Perlu kepada tapisan-tapisan juga. Itu pun kita sudah terasa panas sangat. Jadi kita perlu tahu punca kepanasan matahari itu. Sebab setiap yang panas, api, ada bahan bakarnya gas, ada arak batu dan sebagainya. Jadi ini punca dia daripada mana? Daripada neraka jahannam. Itu perlu kita tahu. Dan Nabi SAW telah bagi kunci untuk memudahkan pengkaji sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita tak sedar. Kita ingat dia kata tu begitu saja, maka kita pun lepaskan. Dia berlalu dengan begitu saja. Kita kadang-kadang nampak yang dekat. Misalnya kalau lalat terjatuh dalam minuman kita, Nabi SAW suruh arahkan supaya kita selam dia dahulu, kemudian keluarkan. Kadang-kadang kita kata, kita salah faham pula. Kita kata macam Nabi SAW nak mengajarkan kita ni mengamalkan cara hidup kotor. Kita hanya selapis saja. Kita tak tengok di sebalik itu. Padahal banyak lagi kemungkinan yang lain. Antaranya yang saya sendiri dan ramai lagi yang lain-lain nampak, dia sebenarnya nak buka satu pintu kajian. Satu pintu kajian. Sebab disebut dalam hadis itu, bila dia jatuh, bila dia dalam keadaan bahaya, dia akan mendahulukan, letak di hadapan sayapnya yang mempunyai racun. Pada lalat itu ada dua, satu racun dia, satu lagi ada penawar. Dia akan jatuh ke sebelah itu. Jadi kalau kita nak guna juga, kita selat. Penawar itu akan menghilangkan racunnya. Jadi maksud Rasulullah SAW sebenarnya nak menggerakkan fikiran kita supaya fikir. Sesuatu racun tu kadang-kadang penawar ada dekat dia, tapi kita tak tahu. Bukan khusus dengan lalat saja. Bukan dia nak ajar kita cara hidup kotor. Tidak. Dia lebih ke situ. Tapi oleh kerana zaman itu bukan zaman kajian, tak ada guna kalau sebut pun. Bukan ada alat-alat pun nak buat kajian. Jadi dia guna yang paling hampir untuk supaya tidak membazir dalam keadaan masyarakat yang susah, yang miskin. Kalau dibuang gitu saja, membazir, rugi. Bagaimana cara kita nak guna? Yang sebenarnya dia nak cerita bisa ataupun racun ada bersamanya, dekatnya penawar. Sama ada ia pada lalat, pada ular, atau pada benda-benda lain lagi. Ini sebagai permulaan untuk membuka fikiran kita supaya kita terus mengkaji. Tetapi yang sedihnya apabila masyarakat Islam ini dia terkebelakang dalam kajian, walaupun di suatu ketika dahulu mereka memimpin dunia dalam kajian itu pun, tapi di kemudian hari mereka menumpang orang lain. Saya dapati di dalam tafsir Al-Jawahir, satu tafsir berdasarkan sains yang ditulis oleh Syekh Tantawi Jauhari, seorang ahli tafsir terkenal di Mesir, murid kepada Syekh Muhammad Abduh. Dalam tu dia sebut, dia kata seorang pengkaji daripada Jerman, dia kaji kenapa dalam hadis. Artinya mereka pun tidak tengok begitu saja hadis ni. Hadis ataupun Quran semakin banyak seseorang itu mempunyai ilmu, dia semakin dekat, semakin mesra. Sebab ini punca kajian, punca sains. Dia kata dalam tu, bila dia buat, kenapa dalam hadis ini disebutkan firru minal majzum, firru minal majdum kama tafirruna minal asad. Kamu larilah daripada orang yang berpenyakit kusta seperti mana kamu lari daripada singa. Dia fikir, kenapa ni? Padahal dia tidak Islam. Kita yang Islam tak fikir. Dia yang tidak Islam, dia kata kenapa? Ini Nabi orang Islam ni, dia kata begini. Banyak perkara yang dia kata tepat. Ini mengikut kajian ni. Jadi dia kata, kenapa dia kata suruh lari seperti lari daripada singa? Padahal kita boleh lari daripada harimau, daripada beruang, daripada lain-lain semua tu.
semua tu jenis binatang yang makan orang lah, kita kata. Kenapa dia tak sebut yang lain? Lepas tu dia buat kajian. Bila dia buat kajian, akhir sekali menggunakan alat-alat moden, akhir sekali dia dapati rupanya kuman penyakit kusta itu rupanya seperti singa. Jadi yang Rasulullah SAW katakan itu bukan sia-sia. Gunanya kadang-kadang 1000 tahun kemudian baru orang nampak. Pada masa dahulu orang nampak, ialah singa ni kalau kita tak lari dia kejar kita, dia makan kita. Itu saja. Maksudnya Nabi SAW nak Rasulullah SAW tak bunyinya. Rasulullah SAW nak arahkan kita supaya lari, jangan duduk dekat, sebab dia boleh penyakit itu boleh menular, kuman itu. Jadi itu sekadar itu sajalah paling tinggi pun. Dia tidak tahu bahawa kuman penyakit kusta itu rupanya seperti rupa singa. Tengok dia dapat. Siapa saja yang kaji sabda Rasulullah SAW, dia akan dapat faedah di bidang masing-masing. Jadi sepatutnya ini sabda-sabda macam ni sebenarnya menguntungkan kita, sebab dia macam bagi kunci. Dia macam bagi kunci kepada kita. Tak perlu kita buang masa banyak dalam buat kajian, kita terus pergi kepada benda tu. Jadi ini menguntungkan dari segi menjimatkan masa untuk kajian. Seseorang yang nak kaji memang kadang-kadang kalau dia tak tahu apa benda, atas apa nak kaji, susah juga. Baru nak kaji di peringkat permulaan, sekurang-kurangnya asas sudah diberikan, cuma kita teruskan. Tapi kita oleh kerana ketinggalan kan, dari segi alatnya, dari segi ilmunya. Ya nak buat tak selesa. Ini dia tak perlu lah. Tak boleh. Pakai meeting. Boleh. Oleh kerana kita ni pengetahuannya sedikit, kita tak nampak yang Rasulullah SAW sebutkan itu untuk kegunaan 1000 tahun, 2000 tahun kemudian. Tak nampak. Padahal itu panduan untuk kita, untuk kita jimat masa tu, pertamanya orang Islam yang percaya kepada hadis-hadis Rasulullah. Berapa banyak dia dapat manfaat daripada panduan awal ini. Kalau tidak, susah berapa banyak. Ini menunjukkan berapa banyak racun itu dia adanya dekat penawar. Dan ini memang jelas terbukti berdasarkan ilmu kuman, ilmu kajian tentang kuman-kuman, ilmu perubatan apa semua, memang didapati benar. Tapi kita nampak lalat saja. Dia sebenarnya bukan maksud nak mengajar kita selam itu saja. Dia benda lain. Dia benda. Macam di sinilah. Inna syiddatal har min fayhi jahannam. Yang dikatakan berkenaan dengan sembahyang zuhur, sebab itu berkait dengan kewajipan kita. Tetapi sambil-sambil tu, di samping tu dia cerita satu benda lain lagi. Dan yang ini orang kafir pun, orang saintis kafir pun dia tak dapat lagi. Dia ingat setakat itu je. Setakat itu. Itu kelebihan kita orang Islam. Sekurang-kurangnya kita tahu lagi yang terdekat dengan matahari, dia melalui jalan ataupun saluran mana dia nak sampai kepada matahari. Dia bukan terus juga daripada neraka jahanam tu terus kepada matahari. Sekurang-kurangnya kita meningkat lagi ilmu dekat, yang dekat dengan matahari ni apa, memudahkan kita sebenarnya. Walaupun di sebalik dia cerita tu tentang sembahyang, tapi sambil-sambil tu dia bagi ilmu. Inilah yang paling bertuah kita, beruntung kita. Tapi kalau kita tak guna, sebab benda ni dia bukan ada kaitan dengan dari segi untuk mengeluarkan hukum ke apa, tak ada kena-mengena. Sebenarnya dia lebih dekat kepada sains. Yang belajar sains itu sepatutnya dia beruntung, dia berasa dengan dapat benda-benda macam ni, sebab dia boleh jadikan sebagai kita kata anak tangga ataupun kunci untuk kajian seterusnya. Kemudian Aisyah bercerita,
Katanya, sesungguhnya aku pernah melihat baginda sallallahu alaihi wasallam ketika turun wahyu pada hari yang sangat sejuk. Sebaik sahaja selesai kedatangan wahyu itu, bercucuran peluhlah dahi baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bercucuran peluh bila terima wahyu? Kalau yang datang dalam bentuk yang asal tu, kita nampaklah betapa beratnya, betapa susahnya. Yang ringan itu pun, yang paling ringan itu pun begitu juga Aisyah cerita. Bukan dalam keadaan yang berat tu saja. Keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi begitu. Bahkan ketika musim sejuk, dalam keadaan datang dalam rupa manusia pun, dia selalu tengok bercucuran peluh. Bercucuran peluh. Jadi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam berpeluh? Apakah faktor yang menyebabkan dahi Nabi sallallahu alaihi wasallam bercucuran peluh ketika baginda menerima wahyu? Jawapannya ialah kerana kandungan wahyu-wahyu tersebut adalah suatu yang amat berat, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah menerusi firman-Nya, inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Itu jelas. Itu hakikat wahyu yang turun kepada Rasulullah itu apa sifatnya. Bermaksud sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan, yakni wahyu yang berat. Dalam surah Al-Muzammil, ini di peringkat awal lagi diceritakan sifat wahyu itu. Gambaran tentang betapa beratnya wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri menerusi firman yang ini, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun." Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, nescaya engkau melihat gunung itu tunduk dan pecah kerana takut kepada Allah. Gunung kan, kalau orang buat perbandingan, kuat, kokoh, teguh seperti gunung. Gunung di dalamnya mengandung batu-batu yang besar, kuat. Macam tu pun boleh pecah. Kalau wahyu itu diturunkan ke atas gunung, gunung itu akan jadi pecah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami kemukakan kepada manusia supaya mereka berfikir. Ini kerana wahyu adalah suatu perkara yang amat besar dan satu tanggungjawab yang sangat berat. Bukan sekadar datang tu yang dirasai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi yang difikir oleh Rasulullah. Dia nak sampaikan itu. Cuba tengok berapa ramai orang yang nak dakwah kena bunuh, berapa ramai. Dihalang macam-macam gangguannya. Itulah beratnya. Kalau kita bawa ajaran itu, boleh jadi gitulah. Itulah yang berlaku. Tanggungjawab yang sangat berat. Pernah berlaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima hanya 3 perkataan wahyu Al-Quran sahaja, iaitu ghairi ulid darari. Pada ketika itu secara kebetulan paha baginda sedang berada di atas paha Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Dalam menggambarkan betapa beratnya wahyu tersebut, Zaid bin Thabit menceritakan, aku merasakan seolah-olah pahaku akan patah. Dia berasa macam berat. Itu kesannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah beberapa kali menerima wahyu ketika baginda sedang menunggang unta. Oleh kerana tidak tahan menanggung bebannya, unta-unta tersebut terduduk di atas tanah dan tidak dapat bergerak sehingga wahyu selesai diterima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pun nyata juga. Kan unta tu gagah kan, banyak barang boleh dimuat, dia memang gagah, kuat unta tu. Macam tu pun terduduk. Kesan dia tu. Kesemua peristiwa tersebut menunjukkan dengan jelas bahawa proses penerimaan wahyu adalah suatu keadaan yang amat berat.
Jadi sudah tentulah situasi yang sama juga dialami Nabi SAW. Ketika menerima wahyu yang pertama, baginda, sekiranya kita tidak mahu mengandaikan bahawa keadaannya tentu sekali lebih berat lagi, betapa beratnya wahyu yang diterima Nabi SAW dapat disaksikan dengan jelas oleh generasi-generasi kemudian. Tak apalah, itu perkara dia benda begini. Kadang-kadang untuk kita nak faham, ya benda tu memanglah berlaku, untuk kita mudah faham sedikit. Kadang-kadang kalau budak yang tidak mampu, kita kata, bukan budak saja, orang tua pun macam tu juga, yang tidak mampu. Yang mampu tu kita cerita senang saja, mudah dia tangkap, dia boleh faham, dia boleh bagi contoh yang lain, buat lagi contoh-contohnya. Tapi kepada yang tidak mampu, dia tak boleh faham, dia terasa berat. Maka marilah mengantuk ke, dia marilah rasa mengantuk ke, macam-macam lah ada. Ataupun dia rasa saya tak boleh ikut lah, apa dia cerita ni, saya tak boleh pegang tadi. Kan macam tu. Daripada kanak-kanak lagi sebenarnya kalau belajar kan. Cuba kalau di kelas A misalnya, kita kata senang saja mengajar, cara dia terima pun macam lain caranya. Cuba kalau kelas bawah-bawah tu kan, macam-macam lah namanya kan. Tak sama satu tempat ke satu tempat yang lain tu. Kita cerita benda yang terlalu asas, tulis pun tak betul. Macam mana nak faham yang berat-berat? Pernah, ini pengalaman sendiri. Semasa belajar dulu, kawan tu, ada seorang kawan tu, dia memang tak mampu, sampai akhirnya jadi jiwa dia. Itulah keadaan manusia ni. Dia jadi jiwa. Jadi pagi-pagi dia nak, kita relax saja, kita yang lain-lain ni biasalah. Masa makan lah, masa bergurau. Dia ni tunggu saja, nanti tengok sikit-sikit, tengok jendela, ikut jendela. Orang sudah pergi ke belajar. Sampai akhir sekali dia pergi dalam kelas kan, dia sekejap gitu tengok guru tak tahu apa. Guru pun kadang-kadang nak tergelak juga, tapi nak buat macam mana kan. Akhir sekali dia jadi tuli, dia jadi tak dengar. Ni tekanan jiwa dia, pasal dia tidak mampu. Itu saja. Padahal ilmu biasa, manusia pula dapat belajar benda itu biasa. Tapi kepada dia sudah sangat berat, sampai akhirnya dia tuli. Akhir sekali kita, kawan-kawan ni fikirlah, ni tak boleh ni, kesian kat dia, nak buat apa, mana jadi macam lain lagi, teruk lagi, susah kita. Saya pun buat keputusan, kita berhentilah dia, dengan kawan-kawan berhenti. Ia pergi hantar dia ke satu tempat yang lain untuk pulang, untuk balik, dengan ada orang yang nak balik. Pergilah kita naik kereta api, naik kereta api lama juga, malam ni tengah hari besok baru sampai. Kita letih lah, bila sampai tu nak tidur lah, nak rehat. Rupa-rupanya dia sudah dengar. Tak tahulah dia buat takkan dia buat kan. Takkan dia buat. Semasa nak naik kereta api tu dah lain dah. Semasa nak naik kereta api tu dah lain dah, kita tengok. Sebab apa? Kita nak cepat, kereta api dah nak berjalan dah. Jadi kita turun ikut rail tu lah, ikut landasan itu, bukan naik ikut. Sebab platform dia banyak sampai 12 platform. Kita nak pergi ujung macam mana? Nak cepat sini. Lepas tu macam mana? Awak boleh ke tu? Boleh kata dia. Dia dengar pula. Itu. Boleh, dia pun turun cepat macam kita juga. Lepas tu dia, setelah sampai di sana, kita letih lah nak rehat. Dua orang kawan yang pergi atas dia, rehat lah gitu. Rupanya ada orang yang main ni sepak takraw di luar ni, sepak takraw. Dia keluar main juga. Tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa. Itu kita pun, manusia ni sampai jadi begini. Itu pengalaman sendiri. Kalau tak mampu, dia akan jadi gitu. Mungkin kadang-kadang lebih berat lagi, dia boleh jadi sampai gila ke. Itu minta jauh lah kan. Siapa-siapa pun, sebab berat. Itulah keadaannya. Manusia biasa pun begitu. Ini nak terima yang asing, daripada makhluk asing, nak terima tu yang beratnya macam ni. Sudah tentulah mesti kena orang yang kuat.
Sebab itu gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan seorang yang kuat sebenarnya. Kuat. Ketika gali parit masa nak perang Khandaq tu kan, musuh-musuh nak serang Madinah, beberapa kali sahabat pukul satu batu tu besar tak pecah. Tu kan dalam sirah ada sebut tak pecah. Akhir sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi, dia angkat sekali pukul pecah. Mana memang dia kuat. Dan dalam hadis-hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni mempunyai kuasa macam-macam lah. Riwayat tu ada 70, ada 90 lelaki. 90 lelaki. Dalam setengah-setengah riwayat pula lelaki ahli syurga. Fikirlah macam mana kuatnya. Macam mana kuatnya. Kalau dalam syurga tu, dalam hadis disebutkan dia bertubuh pun lain macam. Kuasa dia tu, kekuatan dia. Jadi dalam dunia ni, kalau Rasulullah kahwin sampai 9 saja ataupun 11 saja, itu sebenarnya zuhud sangat. Bukan dia pilih dunia dah. Kalau tak bagi macam tu, kesian. Sebab apa? Dia kuat. Dia kuat. Dalam keadaan kuat macam tu, orang biasa dia pun boleh kahwin 4 kan? Orang biasa dia pun boleh kahwin 4. Dia yang kuasanya sama dengan 90, ada kata 100 lelaki ahli syurga, bukan lelaki dunia. Macam mana dia hanya kahwin sampai 9? Itu kerana kezuhudan dia. Sepatut kita tengok dari sudut itu. Jangan terpengaruh dengan orientalis, siapa yang kata gila perempuan, kuat nafsu, suka berpoya-poya. Tak betul. Sebenarnya dia zuhud itu. Sebab 9 orang yang sudah memadai. Sepatutnya berapa banyak? Kalau nak kira 4 saja pun kalau seorang lelaki 4, kalau nak kira macam tu saja pun dia sudah layak lebih lagi daripada itu. Sebab itulah walaupun kahwin sekejap, dia tak boleh kahwin isteri dia sampai bila-bila. Semua memadai. Sudah memadai walaupun sekejap. Sebab dia ada kekuatan yang berbeza. Walaupun ada ketika-ketikanya kita tengok digambarkan Rasulullah seperti biasa. Ya memang begitu. Supaya kita tidak anggap dia ni macam bukan manusia. Tetapi hakikat sebenarnya begitu. Barulah dia dapat mampu menerima Al-Quran. Orang macam tu. Jadi kita ni semua yang kira-kiranya tak mampu lah. Orang-orang yang bercita-cita sangat, nak sangat jadi Nabi itu, sebenarnya dia tak faham cerita ni. Dia tak faham. Dia tak faham. Kalau dibagi kepada dia, mungkin rosak dia. Rosak dia. Tak boleh kira bicara langsung tak. Jadi seperti binatang pun boleh jadi. Sebab tidak mampu, dia tak faham ceritanya. Dia tak faham ceritanya. Betapa beratnya wahyu. Lihat sajalah kepada kandungan Al-Quran dan hadis yang tidak pernah selesai dikaji dan ditafsir. Itu sebab berat dia tu, kandungnya dia tu, isi dia tu. Kalau kita nak kira dalam dunia ni, mana ada sebuah kitab yang paling banyak dikaji, ditulis tentangnya, ditafsir, kita kata atas nama tafsir. Tak ada buku lain dalam dunia sebanyak tafsir Quran. Tapi tak habis-habis. Kalau kita nak timbang buku tafsir itu saja, nampak dah lebih berat daripada yang lain. Tak usah kira isi. Tak usah kira isi. Kira buku dia saja. Sebab kalau Bible ada berapa buah sangat huraian tentang Bible? Tak ada. Walaupun nama kitab suci, kitab Weda, berapa saja? Tak ada syarah dia. Tak ada. Kita nak kata syarah lah. Syarah dia tak ada. Berbeza dengan hadis Quran tu lagilah. Kalau hadis Bukhari ni saja lebih 100 syarah Bukhari. Bukan terjemahan, syarah lebih 100. Fikir, mana ada buku dalam dunia macam ni. Itu pun cukup dah untuk jadi sebagai contoh mukjizat Rasulullah. Cukup. Sebab apa? Orang lain tak dapat buat macam tu. Tak mampu. Jadi kalau kita kira kitab tu saja, jangan kira isi dia, timbang pun lebih berat daripada yang lain-lain. Sebab yang lain tak ada sama macam tu. Tak ada.
Tak habis-habis sampai sekarang ni. Kita kira, kita percaya sampai kiamat. Kira-kira memang beginilah keadaan. Berbeza daripada kitab yang lain. Kita tak boleh bawa satu kitab yang lain yang macam tu sikap. Walaupun dia berat, tapi oleh kerana Quran ini wahyu Allah SWT yang suci. Cuba kita tengok, nak hafal Quran yang lebih mudah kanak-kanak. Berat, tapi mudah pula. Kenapa mudah? Ringan pula. Sebab kanak-kanak dia lebih dekat dengan fitrah. Dia tidak ada dosa, tidak ada. Ini rahsia. Walaupun kita kata hakikatnya berat, Tuhan bagi ringan. Yassarnal Qur'ana lidzikr. Mudah. Mudah. Walaupun hakikatnya berat, kita tak terasa. Kita tak terasa. Sehingga berapa ramai mudah nak hafal Quran, nak apa ni kita kata buka satu pusat pengajian hafal Quran. Di mana-mana ada. Kita kata di Malaysia dulu, saya sendiri, pengalaman saya sendiri, kenapa ayah saya hantar ke India untuk menghafal Quran? Sebab di Malaysia ni tak ada dulu. Bukan nak pergi sangat India. Sebab tak ada. Tempat dia banyak. Tempat dia memang biasa. Kadang-kadang sebuah kampung tu semua hafal Quran. Lelaki, perempuan hafal Quran. Tua, muda, semua hafal Quran. Walaupun negara Hindu, masyarakat Islamnya kuat. Sebab dia pegang teguh dengan Quran. Sunnah tu hidup pengajian. Kalau di Pakistan tak kira lah. Kalau di Pakistan macam mana kita. Tapi dulu tak ada. Memang tak ada. Sampai majlis agama Islam menawarkan kepada kita dulu untuk nak menggalakkan masyarakat ni supaya hafal Quran, galak, bagi duit, bagi apa. Suatu ketika dahulu. Sekarang ni pun begitu juga. Ada juga setengah-setengah tempat tu kan. Tapi sekarang ni sudah banyak, ada di mana-mana menghafal Quran. Artinya semakin maju orang yang menghafal Quran, penghafal Quran semakin ramai di kalangan kita. Kenapa tak terasa berat pula? Mudah saja. Yang susah, yang apa pun nak juga. Keinginan tu, rasa sayang tu kepada Quran. Mana ada orang hafal satu buku lain, walaupun kitab suci? Tak ada dalam dunia ni. Padri hafal Bible daripada awal sampai akhir. Tak ada. Hindu, Sami dia hafal? Tak ada apa. Sini nampak beza. Itu sudah cukup mukjizat Rasulullah SAW. Walaupun selepas dia tak ada, memang benar dia semakin hidup. Semakin hidup. Dan tak boleh dilawan. Tak boleh kita nak cari tandingannya daripada agama lain, walaupun namanya kitab suci sekalipun. Apalagi kalau tidak kitab suci, setakat mana siapa nak hafal? Ni hafal dengan maksud hafal sungguh ni, dengan rasa bertuah, dengan rasa tenang jiwa. Bukan hafal macam hafal orang nak periksa tu. Ada juga yang hafal buku perubatan pun dia hafal. Tapi lepas tu dia buat. Tak ada dah. Tak ada rasa hormat, rasa sayang. Itu berbeza sebenarnya. Di sebalik tu apa? Di sebalik tu rahsia-rahsia tadi. Dengan keberatan nilainya, dengan apa di dalam, apa di ilmunya, semua tu memainkan peranan sehingga jadi begitu masyarakat Islam. Dan setelah mengambil tempoh yang sekian lama, di samping mengharungi kesukaran dalam usaha, untuk mengupas dan menyimpulkan maksudnya, dan setelah mengambil tempoh yang sekian lama, di samping mengharungi kesukaran dalam usaha untuk menemui dan memahami maksud di sebaliknya, mereka akan berpegang teguh dengan apa yang mereka dapati dan fahami, sehingga sanggup menggadai nyawa demi mempertahankannya. Ini keadaan umat Islam. Sebab kenapa jadi begini? Itulah rahsia di sebaliknya. Benda yang terlalu mahal sangat. Kalau orang lukis kartun, buat kartun gambar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu saja pun sudah tunjuk perasaan. Kalau Quran macam mana? Tak boleh nak bayar. Tak boleh nak bayar. Pernah berlaku kerusuhan di Kashmir kerana di situ, mengikut guru saya pun, dia kata kalau rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di Kashmir itu betul, kata dia. Sebab apa? Dia turun-temurun memang jaga betul.
Memang ada ramai lah orang yang pergi tengok. Pernah sekali hilang rambut tu. Ni, apa ni, siapa curi tak tahu. Habis tunjuk perasaan, rusuhan berlaku. Akhir sekali orang bawa pergi pula. Ketuk baru selesai. Rambut saja. Berapa helai rambut Rasulullah. Tengok sayangnya luar biasa. Bagaimana kalau nak Quran? Kacau jadi dunia. Sebab apa? Orang Islam ni sebenarnya tak ada apa, dia tenang. Jangan ganggu. Kalau ganggu, sebab ini akidah, kepercayaan dalam sangat dalam jiwa kita, lebih daripada yang lain. Cuba kita tengok tafsir yang saya sebut tadi, Syekh Tantawi Jauhari, tafsir Al-Jawahir, itu saja 13 jilid. Tebal-tebal. Dalam tu memang tafsir berdasarkan sains saja. Yang lain-lain lagi berdasarkan falsafah saja, berdasarkan fiqh saja, berdasarkan hadis. Macam-macam latar belakang tafsir itu tak sama. Jadi mengambil masa berpuluh tahun, macam mana tak ada siapa yang upah, yang bagi habuan kepadanya. Tekun buat sampai menjadi matlamat hidupnya, nak menghabiskan. Yang buat yang asal, cara yang asal. Macam tafsir fi Zilal Al-Quran yang diterjemahkan oleh almarhum Datuk Yusof Zaki. Sebab saya kenal rapat juga dengan dia. Dia memang salah satu cita-cita dia, di akhirnya dia nak sudah, kalau boleh sudah ke dia. Puas hati. Kenapa ada perasaan-perasaan macam tu? Terjemahan, cara terjemahan, semuanya bagi tumpuan betul. Memang berasa puas hati kalau dapat sempurna, bermakna hidup. Bukan senang kita nak dapat. Kadang-kadang orang tak tahu apa makna hidup, apa tujuan hidup manusia ni. Kadang-kadang sekurang-kurangnya orang macam ni, dia tak fikir apa. Sebab kerja Islam ni dia tak ada nak nama, nak kemasyhuran, dia tak boleh. Dia kena ikhlas. Jadi ikhlas itulah kita nampak kesan dia pula. Kesan dia pula di mana-mana pun, dalam berbagai bahasa. Yang berat tadi Allah SWT bagi mudah. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Kami telah permudahkan Al-Quran itu kepada sesiapa yang mahu mengambil peringatan. Itulah antara gambaran kandungan wahyu yang telah diperturunkan kesemuanya sekaligus kepada Nabi SAW. Setiap kali baginda SAW menerimanya. Bayangkan kalau satu ayat Quran mengikut tafsiran ini sampai berapa banyak. Semua tu sekaligus bila Rasulullah terima, dia faham. Nampak semua. Apa akibatnya kalau kita nak melaksanakan ini, ayat ini? Apa reaksi orang? Apa akan jadi? Perang akan berlaku, kucak-kacir akan berlaku. Kadang-kadang yang ditafsirkan oleh ulama itu sebenarnya telah Rasulullah rasai terlebih dahulu, sebelum kemudian umatnya mentafsirkan. Dia telah rasai. Lihatlah bagaimana. Kalau yang indah cantik tu cantiknya, dia sudah rasai. Kalau yang sedihnya, yang apa, dia sudah rasai. Akibat daripada memperjuangkan Quran jadi macam mana, berapa ramai umat dia yang mati, dihalang, diseksa, berapa. Dia sudah rasai benda tu. Macam mana tak berat, macam mana tak berpeluh kalau macam tu. Segala rahsia yang tak nampak lagi, yang akan menjadi ancaman, yang akan menjadi pembunuh kepada umatnya. Misalnya kita kata virus ke, kuman ke, apa ke, yang disebutkan di dalam Quran, dia sudah nampak kesan dia, berapa ramai akan mati akibatnya. Sudah nampak. Sebab segala rahsia, ma farratna fil kitab min syai', kami tak sebut di dalam kitab ini satu apa pun. Ada masuk. Cumanya cara kita lah, sejauh mana kita pandai mengambilnya, mengeluarkan mutiara itu, mengeluarkan rahsia itu. Seperti mana di alam ini, di laut saja berapa banyak rahsia Allah SWT. Bukan sebelum ini, sebelum minyak, gas ini ditemui, minyak dan gas itu tidak wujud. Sudah wujud. Begitu juga dengan tenaga-tenaga yang lain, tenaga solar, tenaga apa, atom, semua sudah ada.
tapi manusia tak menjumpainya, tak dapat rahsianya. Begitu juga dengan Quran, semua sudah ada, tapi kita tak dapat. Macam mana cara? Tak dapat. Itulah rahsia. Itulah sebabnya berat. Selain menerima lafaz wahyu, Rasulullah SAW juga akan diberikan pengetahuan tentang segala-gala yang tersirat di sebaliknya. Jadi jika kita mengandaikan kesemua kajian dan tafsiran tersebut adalah tepat, kita ambil yang tepat, jangan yang tidak tepat saja. Yang ambil yang tepat saja. Di samping banyak lagi penemuan-penemuan yang sedang dan akan ditemui, sudah tentulah wahyu merupakan suatu yang amat berat timbangannya. Bayangkan kapasiti kandungannya bila Allah SWT berfirman, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan dia, yakni Allah, mengajarkan kepada Adam nama-nama benda dan kegunaannya seluruhnya. Kemudian dikemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, terangkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang golongan yang benar. Ini berarti bahawa dalam pengetahuan Nabi Adam sudah terkandung nama-nama kesemua benda di dunia ini. Sebab tu dia melahirkan zuriatnya, keturunannya yang macam tu. Sebenarnya sudah ada bakat itu di dalam datuk manusia yang pertama. Sudah terkandung nama-nama kesemua benda di dunia ini sejak daripada dahulu sampailah ke akhir zaman, termasuklah peralatan-peralatan moden yang muncul pada ketika itu. Walaupun pada ketika Allah SWT mengajarkan nama-nama berkenaan kepada Nabi Adam, benda-benda tersebut masih belum wujud dan fungsinya masih belum diketahui. Tetapi maklumat tentangnya sudah pun wujud dan tertanam di dalam pengetahuan luar sedar Nabi Adam. Sudah ada di situ. Cuma lepas itu dia ada tertutup, ada terbuka, ada tertutup bila mari dalam dunia. Sebelum itu jelas, sudah ada bakat-bakat itu. Sudah jelas. Inilah hakikat yang menyerlahkan bakat dan minat anak cucu baginda alaihi salam untuk mencipta segala macam rekaan dan mengejar pelbagai bentuk penemuan. Itulah rahsia. Dia mesti ada bakat itu. Cuma keluar dalam bentuk melalui anaknya, melalui cucunya, melalui cicitnya. Tetapi sebenarnya sudah ada. Seperti bakat-bakat yang lain, kita tengok ini yang paling awal, yang paling asas dan paling lengkap. Untuk benda ni, macam ni, satu kajian saya dapati dalam bahasa Urdu yang saya tidak dapati dalam buku-buku dalam bahasa lain sejauh pengetahuan saya. Dia kaji, dia buat satu buku ni tentang, dia panggil ilmul asma', ilmu tentang nama-nama. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Dia bincang itu. Tafsir itu saja sebuah buku tebal ni. Apa maksud? Ini ilmu asma. Ilmu asma ditanam di dalam jiwa Nabi Adam. Kemudian yang itu turun kepada anak cucu. Itulah hakikat di sebalik penemuan, di sebalik adanya saintis, adanya pengkaji, adanya ahli fikir, adanya alim ulama. Itu rahsia. Dia nyata di sini, dia nyata di sini. Seperti kita lah, anak kita ada yang ikut kita dari segi suaranya, ada yang ikut dari segi rupanya. Tapi semua tu ada pada ayah kan. Ada yang ikut kaki dia saja, kaki dia. Yang lain tidak. Ada yang sama, berjalan dia saja. Yang paling banyak menyerupai ayah tu paling banyak lah ada padanya sifat-sifat ayah. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Begitu. Jadi buku tu sangat menarik. Ilmul asma'. Apakah rahsia ilmul asma' yang diberikan kepada Nabi Adam dahulu, dan apakah hikmat di sebaliknya untuk kehidupan manusia di bumi ini? Itulah cerita dalam buku.
Kesemua maklumat yang telah diajar Allah kepada Adam AS, kemudian yang terkandung di dalam wahyu yang diterima oleh Nabi SAW. Kalau begitu, patutlah dahi baginda memercikkan peluh sebaik selesai menerimanya, walaupun dalam cuaca yang amat dingin, dalam menggambarkan bagaimana proses penurunan wahyu kepada para anbiya bolehlah diibaratkan seperti ilham atau cetusan idea yang diperolehi manusia-manusia jenius dalam pelbagai bidang, seperti ahli falsafah, ahli politik, ahli sains dan sebagainya. Masing-masing ini, itulah rahsia di sebaliknya, iaitu bakat yang ada pada Nabi Adam itu terselah lebih banyak pada dia. Itu rahsia. Dan Allah SWT bongkarkan melalui dia apa yang ditanam di dalam jiwa Nabi Adam. Jika anda berasa hairan bagaimana wahyu dapat menentukan dengan jelas sesuatu peristiwa yang akan datang lebih 1000 tahun kemudian, kan banyak yang tepat. Kita yang hidup sekarang ni nampak sangat. Kalau sahabat-sahabat dulu, banyak perkara yang Rasulullah sebut tu dia tak nampak, tapi dia percaya juga sebab akidah. Kita pun banyak lagi yang tak nampak, kita percaya juga sebab itu akidah. Tetapi lebih menyenangkan kita untuk mengesah dan memastikan kebenaran ajaran Rasulullah SAW tu, bila kita tengok berapa banyak dah yang dia sebut tu menjadi kenyataan. Macam mana dia boleh jadi tepat? Cubalah perhatikan sejenak sejarah manusia jenius. Bukankah terdapat di kalangan mereka individu-individu yang telah meramalkan sesuatu kejadian sebelum 100 tahun ia berlaku dalam bidang masing-masing? Dia kata begini, memang betul. Kemudian orang kata, memang betul. Kadang-kadang dia begitu yakin, dia begitu yakin, dia kata begini, memang gini. Tak percaya, biarlah. Tapi suatu hari nanti orang akan kata, ya dia cakap dulu betul. Kenapa jadi yakin begitu kadang-kadang manusia ni? Di bidang masing-masing lah, di bidang masing-masing. Begitu juga dengan sesetengah ahli politik yang matlamat gagasannya hanya mampu difahami 100 tahun kemudian. Sama kalau nak kira, untuk mudah kita faham. Untuk mudah kita faham. Jadi Rasulullah SAW ni beribu kali kehadapan, beribu kali lebih daripada orang-orang yang macam ni. Patut pun tepat. Bukan satu perkara. Kalau kita nak kata orang yang kaji dalam satu bidang tu, kadang-kadang dia dapat satu saja sepanjang hayat dia. Inilah hasilnya. Ya, Rasulullah sebut dalam pelbagai bidang. Dia pula tidak diketahui belajar dalam bidang tu. Setahun pun tak belajar. Macam mana dia boleh kata tepat macam tadi? Dia kata macam singa lah, seperti lari daripada singa. Dia dapat tepat betul. Kenapa dia buat banding dengan singa? 1000 tahun kemudian dapat. Tapi betul yang dia cakap. Itu dalam bahagian kaji kuman tu, siapa ada di tanah Arab pada masa tu? Dengan siapa pun kalau dia kata dia nak belajar, tak mungkin. Itulah yang dikatakan keistimewaan wahyu. Jadi kalau kita berpegang dan berpandukan yang ini, kan berapa banyak untung kita. Tak adalah beban banyak sangat kepala kita. Sebab banyak dah selesai, dah mudah. Yang mudah sudah ada. Kalau kita nak fikir yang lain-lain pun tak adalah banyak sangat bebannya. Jika dibandingkan dengan kemampuan berfikir orang-orang biasa, sudah tentulah ianya suatu yang cukup berat bagi mereka untuk memerah otak demi mencetuskan idea-idea seumpama itu. Idea-idea manusia jenius itu bagaimanapun masih terlalu kerdil jika dibandingkan dengan wahyu yang diterima para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ini kerana idea-idea yang tercetus di dalam fikiran mereka semuanya adalah berpunca daripada biasa, pengalaman, pengamatan, kajian, keturunan, kesan keturunan dan sebagainya. Itu biasa. Itu saja semata-mata. Pada hakikatnya mereka hanya mendapat idea-idea seperti itu setelah berjerih-perih, memerah otak dan menggembeling seluruh tenaga yang ada pada mereka. Berbeza
dengan para nabi yang mendapat wahyu tanpa usaha dan aktiviti-aktiviti sedemikian. Sambil tidur pun dia dapat. Yang dia dapat sambil tidur sama dengan semasa dia jaga. Dalam sembahyang yang perlu khusyuk pun dia dapat wahyu. Takkah pelik? Lepas tu dia boleh baca. Ingat dengan sempurna. Boleh baca berulang kali baca. Sedangkan nak buat satu-satu ayat tu bukan senang. Kalau kita kata manusia nak buat, tak mungkin. Dia dapat dalam semua keadaan. Ketika dalam selimut dengan isteri, dia pun dapat. Ini bukan cara biasa lah. Bukan cara biasa lah. Nampak perbezaan di situ. Para nabi juga mampu mengenal pasti sumber wahyu dan pembawanya. Adapun kita tak tahu. Tiba-tiba datang macam, kita nak macam ni. Siapa yang bawa? Betulkah itu yang bersih, yang selamat, yang baik? Betulkah daripada malaikat, mulhim, ataupun daripada syaitan? Kita pun tak dapat pasti. Itulah. Kadang-kadang syaitan dia bagi kelebihan. Tepat. Akhir sekali kita puja dia. Itu yang dia nak sebenarnya. Dia bagi dulu. Kita ingat, oh bagus, kita banyak cepat dapat ni. Kita ingat kita istimewa. Itu pula. Ini sebab tak tahu, tak yakin punca. Misalnya Nabi SAW mampu menyatakan dengan jelas bahawa Jibril alaihissalam telah datang kepadanya dan menyampaikan wahyu dengan lafaz sekian-sekian, dengan terang, teratur dan yakin. Dan bila dikaji tiap-tiap satunya memang kemas. Tak ada nak baiki. Dengan sebab itu bila kita kata dari sudut bahasa Arab lah, dalam keadaan semua tahu dia bukan belajar di mana-mana universiti ataupun di pusat pengajian mana-mana, tak ada. Tiba-tiba semua ahli nahwu dari dahulu sampai sekarang yang sempat dengan Quran akui. Semua rujukan utama Quran. Semua terima. Tak berani nak lawan. Tak berani nak lawan. Kalau cuba lawan, ada yang lain cerita. Kamu tak nampak. Ni begini-gini. Selesai. Orang nampaklah kedangkalan kajian dia. Sampai begitu sekali. Kemampuan dan kelayakan untuk menerima dan menanggung wahyu ini hanya dianugerahkan kepada para nabi alaihi wassalatu wassalam sahaja. Kemampuan fizikal, mental dan emosi manusia biasa tidak dapat menanggung beban wahyu yang amat berat itu. Beban seberat itu tidak tertanggung akal manusia biasa. Ia mungkin sekali akan menyebabkan manusia biasa kehilangan akal dan menjadi tidak siuman. Boleh, besar sangat kemungkinan itu. Dengan sebab itu lebih baik kita tak dapat. Lebih baik tak usahlah bercita-cita. Tak perlu. Kalau kita tak dapat yang itu pun, kita dapat yang tepias dia saja pun hebat dah. Itu pun tak boleh lawan. Jadi tak perlulah bercita-cita nak pergi tenggelam dalam laut. Tak perlu. Kita mandi di tepi-tepi saja sudah cukup. Dalam menggambarkan betapa jangkauan akal manusia mempunyai sempadan batasannya, Ibnu Khaldun telah mengibaratkan saiz akal manusia dengan neraca tukang emas yang hanya mampu menimbang objek-objek dalam kadar berat atau hard size yang tertentu sahaja. Jika kita memaksanya menimbang objek-objek yang beratnya bertantan, bebannya pasti akan memusnahkannya. Malah perbezaan kemampuan akal manusia sesama manusia biasa pun dapat dijadikan ibarat dalam menggambarkan betapa akal seseorang itu ada kadar dan limitnya. Tak sama. Misalnya dalam bidang penulisan, seseorang yang tidak mempunyai bakat dan kemampuan menulis tidak akan dapat menghasilkan tulisan-tulisan sebaik karya-karya penulis masyhur. Biar bagaimana sekalipun dia memaksa dirinya atau dipaksa orang lain. Namun bagi penulis yang berbakat, tugas tersebut tidaklah serumit yang dihadapi penulis amatur atau orang-orang yang tidak biasa menulis. Saya ada beberapa orang kawan, dia kata, macam mana awak tulis jadi tu? Ini kita baru sikit sangat kan? Tak ada apa, tak masuk bilangan pun.
Tapi dia kata saya, dia cakap Kelantan sikit. Saya tulis siap satu keping, fikir tak jadi. Saya gupar kata dia, gupar tahu dalam tu siapa tak jadi, tak jadi. Macam mana? Padahal dia banyak ilmu. Sebab itu dia masalah benda-benda macam ni kan, itu sudah cukup untuk perbandingan. Bukan semua orang mampu. Bukan setiap ahli ilmu tu dia dapat menulis. Ada yang dapat mengajar saja, ada yang dapat menulis saja. Mengajar tak boleh. Mengajar lemah sangat dia. Macam-macam kan, bakat, kemampuan seseorang itu tak sama. Ini biasa. Yang biasa ni pun tak sama. Setengah-setengah orang dia duduk dia tunggu jadi. Setengah-setengah orang menunggu sampai 2-3 jam pun tak dapat. Dia dapat semua buat, lepas tu tak jadi pula. Macam mana begitu? Susah sebenarnya juga. Susah. Begitulah perbandingan para anbiya dengan manusia-manusia yang lain. Meskipun wahyu adalah suatu beban yang amat berat, namun mereka masih mampu menanggungnya. Selain daripada mempunyai keberatan zahir sehingga membenamkan kaki-kaki unta ke dalam pasir, wahyu juga mengandungi keberatan tugas dan tanggungjawab yang tentunya melebihi keberatan zahir tersebut. Saya rasa masa ni tak sempat dah. Kita baca pun tak habis juga ni. Baca pun tak habis juga. Rasanya berhenti setakat tu lah dulu untuk pagi ni. Dan mungkin kita boleh bincang tentang soalan-soalan. Saya pun sebenarnya ada beberapa soalan yang tak jawab lagi, tak sempat sebenarnya. Ada beberapa. Minta maaf lah sebab saya ada pendirian sendiri dalam masalah jawapan ini. Saya tak akan jawab setengah-setengah tu. Kalau perlu kepada jawapan yang detail. Dalam masa yang ringkas tak boleh jawab, tunggulah, insya-Allah sampai masanya kita akan bagi biar puas hati. Jadi kalau kita jawab mungkin secara ringkas boleh, sebentar lalu begitu boleh. Tapi untuk yang kemas, yang kukuh, perlu masa. Perlu kita ambil masa. Ada kalanya mungkin soalan itu tak perlu, terlalu peribadi sangat, tak perlu juga. Saya tak akan layan juga. Terlalu peribadi sangat. Kalau yang boleh selesai terus, insya-Allah kita selesaikan terus. Tapi berapa banyak yang macam ni, saya tangguhkan soalan. Ada beberapa ni. Yang keduanya mungkin ada juga yang tidak berapa diperlukan sangat untuk orang umum. Ia terlalu khusus untuk orang yang pengkaji ataupun bidang dia. Untuk umum tak diperlukan sangat. Kadang-kadang saya lewatkan juga. Betul. Macam ni. Ni soalan ni. Mungkin tuan dia ada ke tak ada, tak tahulah. Lama dah juga soalan ni. Tapi saya fikir tak, berapa kali dah bawa, tapi tak sempat. Tak sempat. Tapi saya ingat. Ini soalan menarik juga. Cuma kepada orang biasa tu tak perlu sangat. Ini Assalamualaikum warahmatullahi ila fadilati syekh. Tak apalah, hafizakumullah. Soalan ana satu, apakah yang dimaksudkan dengan musalsal bil awwaliyah? Sebab tu saya kata dah. Ini istilah ni. Kepada yang belajar hadis iyalah perlulah, tapi kepada umum tak perlu. Benarkah para ulama hadis akan menyampaikan hadis musalsal bil awwaliyah kepada murid mereka di setiap permulaan pengajian hadis yang mereka sampaikan? Syukran jazilan. Jadi ya, kalau dia tak ada, kalau yang lain-lain manfaatnya supaya umum, sebab kita ada rakaman, insya-Allah akan sampai juga kepada semua lah. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan musalsal bil awwaliyah? Ini satu istilah ilmu hadis. Hadis musalsal ialah hadis yang menggambarkan perbuatan ataupun keadaan ataupun kata-kata Rasulullah SAW secara terus menerus diriwayatkan begitu.
Diriwayatkan begitu. Misalnya Rasulullah SAW ketika menyampaikan hadis ini, ketika itu dia naik di atas kudanya dan sebelah kaki dia berada di tempat letak kaki itu. Sambil itu dia kata, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Ketika itu, jadi perawi dia di kalangan sahabat ni, dia pun cerita macam tu juga dia buat, walaupun dia tidak berhajat pada ketika itu naik kuda. Dia bukan nak pergi perang pun, tapi bila dia nak sampai hadis tu, dia pergi buat gitu. Dia cerita Rasulullah ketika dia sampai ke hadis ni beginilah. Lepas tu dia cerita, dia buat tu. Yang ambil daripada dia, tabi'in lah pula kita kata, lapis tabi'in, dia buat gitu juga sampai kepada pengarang kitab hadis tertentu. Macam itulah buat. Itu satu cara. Banyak lagi yang lain-lain. Banyak lagi. Itu contoh saja. Itu dikatakan hadis musalsal. Hadis musalsal. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi-perawi di setiap peringkat dengan meniru perbuatan atau ucapan atau apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah dahulu. Itu musalsal. Kemudian dalam musalsal itu dia ada satu musalsal, ada musalsal bil musafahah, ketika meriwayatkan dia sambil bersalam, macam-macam lah. Ada ketika dia riwayat dia pegang-pegang janggutnya, dia guris-guris dengan kayu di tanah. Itu semua termasuk dalam musalsal, dengan syarat orang kemudian itu meriwayatkan dia jaga keadaan tadi. Kalau Rasulullah saja buat begitu, orang lain kemudian tak buat, itu tidak musalsal. Yang musalsal ni sampai kemudian, sekurang-kurangnya sampai kepada pengarang-pengarang kitab hadis itu, ataupun sebelum itu sikit, dia akan kata musalsalnya setakat ini, lepas itu putus. Jadi sebenarnya hadis musalsal ini dia tidak ada kelebihannya yang tersendiri. Seperti setengah-setengah masyarakat kita ni, dia ingat hadis qudsi, dia ingat satu hadis lebih lah daripada hadis biasa ni. Padahal tidak. Kerana ada sifat-sifat tertentu saja dinamakan hadis qudsi. Bukan dia tu ada keistimewaan, dia lebih sahih atau apa. Tak ada. Dari segi itu sama saja. Yang menentukan sahih atau tidaknya sama seperti kita menilai hadis-hadis yang lain. Mesti dilihat kepada sanadnya ataupun isi kandungannya, mesti dilihat situ. Sama juga dengan hadis musalsal ini. Kadang-kadang kita tengok macam berlomba-lomba pula. Wallahu alam. Adakah nak menunjukkan kelebihan ke apa? Ini sebenarnya tak perlu. Tak perlu. Memang hadis musalsal itu ada dan diterima bersanad daripada syekh-syekh, tapi benda tu tidak perlu dikemukakan kepada umum. Sebab apa? Bukan ada keistimewaan khusus pun dalam itu. Yang lain-lain banyak lagi untuk diamalkan. Cuma dari segi riwayat tadi tu dia sebut, bukan musafahah tu, Nabi tak pernah musafahah pada ketika lain. Musafahah biasa, pegang janggut, takkanlah dia tak pernah pegang pada masa lain. Jadi begitulah. Dia bukan ada kelebihan tersendiri, bergantung kepada sanad dan lain-lain, untuk seperti nak menilai hadis-hadis yang lain juga. Tapi untuk kesempurnaan, kalau orang tu belajar secara khusus lah, secara formal, memang elok juga dia terima musalsal itu. Tapi untuk umum tak perlu sangat. Tak perlu sangat. Jadi apa yang dimaksudkan musalsal bil awaliyah ni begini. Seorang guru, dia akan meriwayatkan hadis yang mula-mula sekali dia terima daripada guru tertentu. Kalau daripada guru ni, hadis yang mula-mula sekali saya terima dengan dia ialah hadis ini. Itu yang dimaksudkan dengan musalsal bil awaliyah. Dengan guru ini pula, hadis yang saya terima mula-mula sekali dengan dia ialah hadis ini. Dia pun bacalah, dia sebutlah. Dengan guru ini pula dia terima mula-mula sekali ini, tak sama hadis. Itu dipanggil musalsal bil awaliyah. Misalnya ada riwayat yang sebut secara musalsal bil awaliyah ni, antaranya yang disebut-sebut ulama, iaitu ni hadis man la yarhamin nas, man la yarhamun nas lam yarhamillah.
umpamanya hadis itu ataupun hadis-hadis yang dekat-dekat dengan lafaz dia itu, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Umpamanya hadis-hadis itulah, lebih kurangnya maksudnya, kamu kena kesian kepada makhluk di bumi ini, nescaya kamu akan dikasihani oleh Allah di langit. Hadis-hadis yang seumpama itu. Orang yang tidak kesian kepada sesiapa tidak dikasihani oleh Allah. Ini salah satu hadis yang disebut sebagai musalsal bil awwaliyah. Dari segi benda ni perlu diajar mula-mula, itu tak ada kaitan. Kebetulan guru itu dia sampaikan kepada murid ni yang mula-mula sekali itu. Jadi murid ni pegang. Inilah yang mula-mula sekali dia terima. Jadi bila dia nak ajar orang lain, dia pun sebut begitu juga. Ini satu cara, bukan suatu ketetapan. Bukan suatu ketetapan lah. Kalau dia tak buat begini pun tak apa. Misal kita belajar daripada awal lah Bukhari, tak kira lah dia terima daripada guru dia. Itukah yang pertamanya? Innamal a'malu binniyat? Tentu tidak, kan? Jadi tidak mesti terikat dengan ini. Kalau ada orang yang buat macam ni, itu perbuatan dia saja, bukan ada disiplin yang khusus, yang kata ada kelebihan kalau buat begitu. Tak ada. Sebenarnya tak ada apa. Itu saja, wallahu a'lam. Kemudian macam soalan ini, saya sudah sebut dah beberapa kali sebelum pada ini, iaitu ini tentang muzik. Boleh jadi oleh kerana saya beberapa kali dah sebut, bagi saya muzik itu tak apa, tak ada masalah. Muzik apa-apa jangan sampai melalaikan, sudahlah. Jangan sampai tak semayang, jangan sampai terganggu hak-hak orang lain. Tidak ada apa. Jangan sampai membawa kepada kemungkaran, kepada perkara yang tidak baik. Itu pendapat masing-masing. Ada yang tidak setuju, memanglah ramai. Memang ramai. Ada yang setuju, dia kata yang boleh muzik ini macam berbana ataupun kompang, itu saja yang ada di zaman Rasulullah. Dia ikatkan dengan yang telah berlaku saja. Yang lain-lain tak boleh. Macam-macam lah pendapat. Macam-macam pendapat itu. Jadi sebagai responsnya mungkin ini penanya ni, dia kata antara hadis ada mengatakan akan ada di kalangan umatku yang menghalalkan perzinaan, sutra, muzik, dan seterusnya. Mungkin dia tak berapa ingat itu, tak apalah. Satu lagi, sebahagian dari umatku meminum arak dan membelinya ataupun tak jelas ni, nama lain, memberinya nama lain, dan kepala mereka dilalaikan dengan bunyi-bunyian dan penyanyi-penyanyi wanita. Imam Bukhari, Ibnu Majah, Abu Malik Al-Asy'ari, dia ada riwayat ini, disebut. Ada yang berkata oleh itu muzik adalah haram, dan nasyid-nasyid itu seperti meniru koi Kristian. Apakah pandangan Ustaz tentang muzik? Secara ringkas saya sudah sebut dah. Bagi saya tidak ada apa. Bukan seorang dua, ramai juga yang seperti saya ni. Misalnya Syekh Jadul Haq, Ali Jadul Haq, mufti Azhar dahulu, dalam fatwa Azhar memang tak apa, dalam batas-batas yang tidak mengganggu tanggungjawab tugas seseorang terhadap Allah dan terhadap manusia, dalam batas-batas itu, semata-mata alat muzik itu, jangan campur yang lain. Jangan kira minum arak sekali itu, berjoget, menari, jangan kira itu. Semata-mata muzik dengan alat-alatnya. Kalau mengambil kira yang lain, itu kerana sebab lain. Alat-alat itu sendiri untuk digunakan. Itu pendapat saya lah. Dan ramai lagi yang lain-lain. Sekarang ni saya bawa, kalau nak lah, saya bawa ini, walaupun saya tahu ramai juga yang kritik. Ini kitab Al-Muhalla jilid yang ke-9. Inilah rujukan utama, boleh dikatakan sejauh pengetahuan saya, kalau dalam bab muzik ini harus inilah rujukan utama. Jadi di sini ada 6 muka surat yang saya print, dan hadisnya yang dia bincang berkenaan dengan termasuk yang ini. Ini ada dalam Bukhari, apa sebut, tapi Ibnu Hazm tak
tak bincang detail sangat di situ. Saya boleh sebutkan secara ringkasnya, yang Imam Bukhari sebutkan ini bukan di dalam hadis musnadnya, tetapi di dalam tarjamatul bab ni, dan dikemukakannya secara ta'liq. Di dalam tarjamatul bab ni, kedudukan hadis itu dia tidak sama dengan hadis Bukhari yang musnad. Yang dikatakan tinggi kedudukan Bukhari itu hadisnya yang musnad, yakni yang lengkap, ada haddatsana itu, bukan yang dia sebut di dalam secara ta'liq, di dalam tajuknya. Dan ini disebutkan di dalam tajuknya, bukan di dalam musnadnya. Itulah sebagai tambahan. Jadi Imam Ibnu Hazm di sini bawakan dua puluh dua hadis yang ada berkenaan dengan zahirnya menampakkan muzik itu haram. Dikatakan macam-macam lah, macam masukkan tembaga yang cair dalam telinganya kalau orang dengar muzik, dan macam-macam lagi. Ini 22 hadis asar yang dia bincangkan sahabat yang zahirnya menampakkan haram. Dia kata tak ada satu pun yang jelas, tak ada satu pun yang sahih, termasuk yang disebutkan ini dalam Bukhari itu. Sebab itu munqati' katanya. Walaupun ada yang menjawabnya, itu masing-masing ada lain pula yang jawabnya pula. Begitulah. Misalnya ni semua dia sebut ni. Di sini dia sebut kenapa tidak sahih, kerana ada perawi ni. Kenapa di sini tidak sahih, semua dia ada sebut. Jadi kalau nak tengok, boleh ambil ini, boleh ambil ini. Jadi ini bukti kemudian boleh dikatakan ulama-ulama kontemporari lah yang semasa ni, macam Yusuf Al-Qaradawi dan lain-lain, boleh dikatakan semua semakin kendur. Bahkan mereka mengatakan ini termasuk dalam harus. Jangan sampai melekakan, jangan sampai terabai tanggungjawab tugas terhadap Allah dan terhadap manusia. Jangan sampai semua terima. Kalau semata-mata muzik, seperti Ibnu Hazm kata lah, dia kata apa? Dia kata sama juga yang dia bincang tentang main catur apa ni semua ni kan. Teruk lah, ada hadis tu teruk. Sebenarnya tak sampai ke situ kata dia. Tak sampai ke situ. Dia kata ini bergantung kepada niat seseorang itu. Fajawabuna wabillahi ta'ala at-taufiq anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata innamal a'malu binniyat, dan seterusnya hadis itu. Jadi sesiapa yang meniat dengan dengar lagu atau muzik untuk membawa dia, mendorong dia kepada maksiat kepada Allah, jadi fasik. Kalau ke situ maksud dia. Begitu juga segala benda yang lain selain daripada lagu, selain daripada muzik, macam tu lah benda ni. Nasyid yang menggunakan muzik ialah sama. Ini asasnya. Kita tengok dulu. Sesiapa yang berniat untuk melegakan jiwanya, perasaannya, dan bila dia lega, tenang, dia rasa rehat, tidak tegang, dia akan kuat untuk taat kepada Allah. Dia tak akan lupa itu, dan mencergaskan dirinya untuk melakukan kebajikan. Fahuwa muti' muhsin, kata dia. Orang ni taat sebenarnya, tidak termasuk dalam derhaka. Dan orang yang muhsin, buat baik, dia sebenarnya buat baik juga. Perbuatannya ini termasuk dalam hak, kata dia, dalam yang benar, bukan karut, bukan batil.
Kalau dia tidak ada niat apa-apa, taat ke atau maksiat ke arah mana, tak ada niat apa-apa, maka dia jadi ucapan-ucapan itu jadi hampa, lara, benda yang melekakan begitu sajalah. Ini lagwan ma'fuun anhu. Benda yang lara macam ni kepada umum dia dimaafkan. Kelekaan macam ni, macam kita tengok hiburan, tengok main bola dan sebagainya. Ka khurujil insan ila bustanihi mutanazzihan, seperti seseorang yang keluar ke kebunnya untuk bersia-sia. Untuk bersia-sia, kata dia. Dan dia duduk di pintu dia, duduk di pintu rumahnya sambil memerhatikan sesuatu pemandangan. Seperti dia mencelup kainnya jadi warna lazwardi, warna langit biru, atau hijau dan sebagainya. Seperti dia menghulurkan kaki ataupun dia melipatkannya dan lain-lain perbuatan. Lain-lain perbuatan. Semuanya itu tidak menjadi kesalahan. Semuanya itu tidak menjadi kesalahan. Yang orang duk sibuk-sibuk sangat dengan penuh yakin tu, apa asasnya? Inilah yang dia bahas. Tiap-tiap satu hadis itu dia bahas. Misalnya sebagai contoh, sikitlah kita baca ya. Yang pertama, hadis ruwina min tariqi Abi Dawud At-Tayalisi qala akhbarana Hisham an Yahya bin Abi Kathir an Abi Salam an Abdullah bin Zaid bin Al-Azraq an Uqbah bin Amir Al-Juhani qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis, kullu syai'in yalhu bihi ar-rajul fa batil. Setiap perkara yang menyebabkan seseorang itu leka, karut benda tu, kecuali seseorang itu berlatih memanah ataupun dia mengajar, dia menjinakkan kudanya, mendidik kudanya, ataupun dia bergurau-gurau dengan isterinya, itu sahaja yang hak. Yang lain semua karut. Dia kata dalam sanadnya ada Abdullah bin Zaid Al-Azraq majhul, perawi ini tidak diketahui siapa. Lepas tu dia ada lagi dalam kitab dia sebut, ini pula dalam kitab di sini perawi dia siapa? Khalid bin Zaid majhul, kata dia. Lepas tu dia bawa lagi yang ketiganya. Banyaklah sini. Banyak di sini Antaranya yang ketujuh, saya tak ada di sini, yang ketujuh dengan sanad dia tu, dia kata dalam hadis tu, kita terjemah terus, apabila umatku melakukan 15 perkara, pasti akan mereka ditimpa bala. Lalu dia sebutlah antaranya, mereka mengambil perempuan-perempuan penyanyi dan menggunakan alat-alat muzik. Maka pada ketika itu tunggu sajalah, masanya mereka akan diserang angin rihan hamra, angin merah, dan akan berlaku masah dan khasaf. Akan berlaku bumi ini tenggelam, dan masah ni jadi bertukar rupa manusia ni. Mungkin jadi kera ke, jadi babi ke, apa ke semua. Itu maksudnya. Dia kata dalam sanad hadis ini ada Lahib bin Husain dan Dirar bin Ali, wal Himsi majhulun. Ini semua ni perawi-perawi majhul. Faraj bin Fadalah Himsi matruk. Ni perawi yang tidak dipakai. Jadi boleh dikatakan jadi semua ni ada. Lagi antaranya yang ke-9, hadis Ibnu Mas'ud, innal ghina yumbitun nifaq fil qalb. Nyanyian itu menumbuhkan nifaq di dalam hati. Daripada Syekh ajab jiddan. Siapa dia Syekh ni? Tak tahu. Perawi dia. Lalu ada yang disebutkan oleh penanya di sini hadis ni. Hadis ini yang ke-10. Hadis yang ke-10. Riwayat itu daripada Abu Malik Al-Asy'ari. Dia mendengar Nabi SAW bersabda, beberapa ramai manusia dari kalangan umatku akan minum arak. Mereka namakannya dengan bukan namanya, tukar nama lah, tapi hakikatnya arak. Dipalu ataupun gunakan alat-alat muzik di atas kepala mereka, dan penyanyi-penyanyi perempuan ada
di atas kepala mereka. Allah SWT akan mengkhasafkan bumi, akan menenggelamkan bumi ini kerana mereka. Muawiyah bin Salih dhaif kata dia. Ni perawi hadis ni. Kalau kita kata nak kata janji buruk ni ada semata-mata kerana muzik, tak boleh kata dia. Bukan macam tu caranya. Begitu juga kalau tidak semata-mata kerana ada penyanyi perempuan itu. Kalau kita nak kira yang zahirnya, mereka ni tidak Islam tadi, menghalalkan arak bukan dengan nama dia apa itu, bukan Islam. Kalau Islam tak ada yang akan menghalalkannya walau tukar nama macam mana pun. Ini cerita orang lain, ini cerita orang lain, bukan cerita umat Islam. Jangan kita kaitkan. Misalnya disebutkan fitrah, Sunanul Mursalin, 10 perkara termasuk dalam Sunanul Mursalin. Semua yang disebut dalam tu bukan semua yang wajib. Jangan kita ingat yang semua yang sebut itu yang wajib. Sama juga di sini, kadang-kadang dia sebut sekali sebab benda tu ada, tapi jangan kita hukum atas tiap-tiap satu tu haram. Haram tu kerana ada gabungan semua tu. Ini mesti yang difaham oleh faqih, ahli fiqh. Dia berperhati benda-benda macam tu. Jangan kira satu pihak saja. Misalnya orang perempuan, mahram bukan mahram, kita tak boleh lihat, haram kita melihatnya. Jangan pukul semua begitu. Kepada doktor tak apa, kita kena tengok begitu, ada sebab. Jadi haramnya itu bukan haram zati, bukan haram benda tu sendiri, tapi haram kerana ada benda lain. Dia beza. Macam babi itu haramnya haram zati, kita buat macam mana pun, goreng ke, buat sup ke, apakah haram, tak boleh sebab zat dia tu. Tapi macam melihat perempuan, aurat perempuan, bukan tak boleh, bukan melihat itu ataupun bahagian anggota perempuan itu memang haram dilihat dalam apa keadaan pun. Tidak, suami tak apa kan? Jadi haramnya melihat itu bukan kerana benda tu sendiri, tapi kerana benda lain. Ini benda yang kena faham. Kadang-kadang dia campurkan sekali semua. Begitu juga doktor, tidak suami pun doktor boleh. Dah perlu, kalau tidak nak bubak macam mana? Kita kena fikir dari segi muzik ni sama juga dengan anjing yang saya selalu kemukakan. Jangan tengok dalam sudut yang sempit, jangan tengok gitu. Kita kena tengok berapa banyak sekarang negara-negara maju nak menyuburkan tanaman, mereka guna muzik. Kita kena mendahului mereka dari sudut itu. Itu yang positifnya. Ada yang baiknya, tapi kebanyakan diguna untuk maksud tidak baik, mendorong kepada yang tidak baik, bukan kerana muzik itu sendiri. Sebab itu Ibn Hazm kata niat, terpulang kepada niat. Berapa ramai kita tengok, saya duduk di India selalu biasa tengok ni pandai main sunai, dia boleh panggil segala ular mari, muzik boleh bubat orang sakit, orang yang kena patukkan ular tu bisa boleh mati. Dia tiup seruling dia, sunai dia tu, semua ular mari. Yang bersalah tu mari akan hisap. Bila dia hisap, dia akan mati. Yang dipatutnya akan sedarkan diri. Muzik, kita kena faham itu. Orang zaman dahulu dia panggil, saya pun tak tahu bahasa surat ni apa dia kata, burung wak-wak. Tahu wak-wak? Apa bahasa surat? Wak-wak juga. Zaman dahulu dia ada alat muzik dia untuk panggil dia mari, mudah kita nak tangkap. Muzik. Semua banyak kan muzik ni, faedah dia yang baik-baik. Kalau kita haramkan alat itu tu, tak boleh nak guna langsung dah. Orang zaman dahulu dia main gendang, sejenis gendang, dia palu untuk nak panggil kancil, pelanduk apa semua, dia mari dekat, senang nak tangkap. Guna muzik juga. Itu yang kita kena faham. Sudut positif dia. Kita tak majukan yang itu. Siapa suruh? Kita orang Islam sepatutnya majukan yang itu. Jadi jangan kata benda alat itu. Yang kita bincang alat itu bukan maksud. Maksud tu kalau baca Quran nak menunjuk-nunjuk, boleh pahala? Tak boleh. Dosa juga. Jadi benda ini yang kita kena perhatikan.
tengok dari sudut positif dia. Macam anjing, kita tengok dari segi najis dia saja kena basuh 7 kali, yang susah dia saja, yang baik dia kita tengok juga. Dalam Quran sampai kita tak sempat sembelih pun, kalau yang diburu olehnya kita halal makan. Itu kelebihan dia. Ada di negeri-negeri yang bukan tempat kita, negeri-negeri salji ni, dia guna untuk tarik kenderaan dia, untuk jalan di atas salji. Itu kegunaannya. Kalau kita haramkan terus, susah. Islam ni untuk seluruh dunia, untuk semua bangsa sampai akhir zaman, bukan untuk satu masa. Jangan kerana ada orang yang guna muzik untuk maksud-maksud yang tidak baik, kita inilah akibatnya. Masalah anjing pun begitu juga. Akhirnya umat Islam ketinggalan. Orang kafir pelihara anjing itu, dia jaga, dia didik, dia asuh anjing itu sampai beratus ribu harganya. Kita tak tahu. Padahal dalam Quran sebut. Sebab kita takut kepada bayang-bayang, tak pergi kepada hakikat sebenar. Bagi saya tidak ada apa. Ini antara itu. Kalau nak tengok boleh tengok lah. Nak photostat boleh. Saya bagi. Ini jilid yang ke-9, muka surat 55 sampai 63. Jadi secara ringkas tu. Kalau tak lagi, sebab dia 22 hadis, satu-satu dia jawab. Kalau kita kata ada orang yang jawab pula, ada orang lain yang jawab pula, itu tak habis. Ini masalah khilaf paling tinggi. Nak pakai, tak mau pakai, tak apa. Seperti yang lain-lain lah. Bukan benda tu wajib. Tapi kena tengok dari sudut positif. Tengok dari sudut positifnya. Situ. Wallahu a'lam. Ya. Berkenaan dengan hadis baik, Ustaz, dia punya status dia, matanya dia riwayatnya bahawa Nabi dalam kain selimut tu, dalam apa? Ali, ya. Ali, Fatimah, Hasan, Hussein. Itu saja yang disebut sebagai hadis baik. Yang soalan kedua ialah dalam satu hadis lagi, Nabi juga menyebut bahawa rupanya macam rupa Nabi Ibrahim. Minta Ustaz komen. Ya. Jadi hadis yang pertama itu dia hadis kisah dipanggil. Hadis selimut, kain selimut. Dipanggil hadis kisah. Jadi hadis kisah ni sebenarnya orang Syiah sangat guna sangat. Tapi sebenarnya tak ada guna, mereka tak boleh guna sebenarnya. Sebab kalau ia betul begitu, itu menunjukkan imam. Baru berapa orang imam? 4. Fatimah tak jadi imam. Kalau betul lah. Kalau kita terima sekalipun, dia bukan 12, dia nak sabitkan 12. Itu baru 5. Jadi Fatimah pun tidak jadi imam. Kemudian kalau kita bahas lagi, bincang lagi, kenapa anak Hussein tu saja yang jadi imam, anak Hasan tidak? Sedangkan Hasan tu masuk dalam kain selimut tu juga. Kenapa? Yang lain-lain yang sampai ke 12 tu, di mana ada situ? Tak ada. Macam mana mereka tentukan? Itu imam yang dipilih oleh Allah. Jadi mereka sebenarnya tak boleh guna pun hadis itu. Itu satu perkara. Yang kedua, hadis kisah ni pun sebenarnya hadis yang tidak kuat. Sebab apa? Walaupun dalam setengah-setengah kitab itu sanad dia sahih, tapi matan dia tak sahih. Untuk kita nak terima sesuatu hadis itu sebagai yang sahih, dia mesti kena sanadnya dan matannya sahih. Kenapa kita kata matannya tak sahih? Saya rasa saya sudah tulis dalam buku tu, dalam buku anak cucu Nabi SAW yang dilupakan dan disingkirkan begitulah. Cuba tengok di sini. Tapi dia sebenarnya macam mana Nabi SAW nak selimutkan pada ketika tu Hasan dan Hussein. Hasan tak ada lagi, tak lahir lagi. Macam cerita tu macam besar dah berjalan mari. Hasan dan Hussein, macam mana dia nak selimut? Hussein tu lagi adik lagi. Jadi cerita tu, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa alal bait, lalu dia selimutkan itu. Cerita tu berlaku bila? Tahun berapa? Ayat itu dalam surah apa? Mengikut ahli-ahli tafsir, paling lewat surah Ahzab ini sudah selesai semua, tahun yang ke-6.
tahun yang ke-6, mengikut ahli tafsir. Sedangkan Hasan mengikut riwayat yang sahih, dia lahir pada tahun yang ke-7. Husain pada tahun yang ke-9. Tapi riwayat yang palsu kata dia lahir pada tahun yang ke-3. Nak suruh masuk Hasan tahun yang ke-3, Husain pada tahun yang ke-4. Padahal tidak begitu. Tak begitu. Macam mana nak boleh dia lahir pada tahun yang ke-3, sedangkan penyambut dia, bidan dia tu Asma binti Umais, pergi ke Habsyah berapa lama? Dia baru pulang, pergi bersama Nabi pada tahun yang ke-7 Hijrah, baru balik pergi ke Madinah selepas perang Khaybar tahun yang ke-7. Dan disebutkan dialah yang menyambut Hasan, kelahiran Hasan. Jadi maknanya pada tahun yang ke-7. Kalau sebelum itu tahun yang ke-3, mana dia nak sambut? Dia tak ada. Nak sambut macam mana? Banyak sudut lah. Rasanya boleh tengok dalam buku tu, sudah ada sikit sebanyak. Dari segi rupa tu memanglah rupa tu mirip lah. Mirip. Tidak kata sepenuhnya 100% tidak. Dari segi rupa tu sama. Macam kita kata, kalau kita kata ini rupa dia macam Cina sikit, kita kata, yang ini macam negro. Misalnya kita kata macam orang hitam, yang ini macam Arab. Yang Rasulullah tu macam Arab lah, lebih serupa dari sudut itulah. Bukan rupa dia betul-betul serupa. Yang lebih serupa lagi nak kira dekat Dihiyah tadi. Tapi Dihiyah tu pun tidak 100% serupa juga. Kiranya mirip lah, ada mirip. Allah. Ya. Bagaimana pandangan Maulana berkaitan dengan isbal? Isbal maksudnya panjangan. Ya. Betul, maksudnya haram juga kalau kita isbal, tapi kita tak ada perasaan nak tunjuk orang apa. Dan sebenarnya kita tak buat sebab maksudnya kita pendekkan, kita nak menunjuk orang apa. Ya. Isbal maknanya melabuhkan pakaian kita. Memanglah ada hadis-hadis yang melarang. Dia tak boleh di bawah daripada buku lali kan. Tapi sebenarnya kita kadang-kadang hadis ini dia ada latar belakang dia. Dia terikat dengan keadaan semasa tu, dalam suasana tertentu. Sebab dalam masyarakat Arab, begitu juga dalam suasana Barat, masyarakat Barat sekarang ni kan. Cuba tengok, kalau masa kahwin tu kan, yang pegang kain dia tu labuh, pakai labuh kan. Beberapa orang pegang belakang, beberapa orang pegang. Jadi itu lambang kebanggaan, lambang kesombongan, lambang takabur. Rasulullah SAW datang untuk menghapuskan sifat-sifat macam itu. Jadi segala benda yang melambangkan kesombongan, takabur, dia akan tentang, dia akan hapuskan. Jadi itu maksud asalnya. Dalam masyarakat Arab, dia banyak sebab kenapa mereka melabuhkan kain. Antaranya kerana kalau nak pergi berjalan kan, di padang pasir tu kan, kalau kain tu singkat, nampak kesan tapak kaki dia, musuh boleh jejak kaki dia. Tapi kalau labuh, dia ada sebabnya. Selain daripada itu, dia juga lambang kesombongan, kebesaran. Semakin labuh menunjukkan ini bangsawan yang lebih tinggi lagi kedudukannya. Rasulullah SAW nak hapuskan itu sebenarnya, jiwa tu, semangat itu. Maka dikatakanlah Allah SWT tak pandang orang yang melabuhkan kain dia di bawah buku ladi dan sebagainya. Sebenarnya yang dia nak hapuskan ialah kesombongan itu. Jadi kalau kita kata macam masyarakat kita ni, adakah orang terfikir dengan melabuhkan pakaian kain itu di bawah buku lali itu dengan maksud nak menyatakan kesombongan dia, kebesaran dia, kedudukan dia? Tak ada semua tu. Bila tak ada, kenapa kita perlu terikat dengan yang itu? Dia sebut tu ada latar belakang dia. Untuk menyatakan kesombongan sekarang ni lebih nyata melalui, mungkin di zaman Rasulullah SAW tak ada, melalui spek, melalui cermin mata. Mungkin cermin mata dia rega berapa? Tengok hebat, nampak macam ni bandingkan. Orang tu siapa? Pelakon ke, kita kata super dengan itu. Nak tu itulah. Harganya pun mahal. Bukan sembarangan dia pakai. Jam dia berharga berapa? Jam dia. Jadi semua ni boleh jadi
boleh bertukar menjadi lambang kesombongan dan nak menyatakan kita kaya, kita lebih, kita pakai guna barang-barang yang tidak dipakai oleh orang biasa. Itu yang Rasulullah SAW tidak nak. Kalau kita hadkan setakat kain saja, mungkin di tempat lain tak ada masalah tu. Maksud Rasulullah SAW sebenarnya ialah segala benda, tak kira lah dalam bentuk cermin mata ke, dalam bentuk jam ke, dalam bentuk baju ke, dalam bentuk kereta ke, apa, jangan ada rasa sombong dan nak melebihkan diri daripada orang lain. Kalau ada itu tak ada guna. Sebab apa? Itu sifat-sifat iblis. Takabur, nak menyombong, nak membesarkan diri. Itu sebenarnya. Kalau kita nampak ini, jadi luas. Ya. Tapi kalau Ustaz, dia dah ada tak apa. Macam mana? Kalau kata orang tu pakai Ferrari, dia mampu. Bukan dia nak sombong. Itu lain cerita. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Orang lain yang mengatakan dia sombong. Itu berdosa lah. Jangan cepat mengata. Jangan cepat mengata. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Sama juga dengan kalau orang pakai labuh, jangan kita kata dia sombong. Kalau kata orang itu tidak begitu, kita yang berdosa. Bila Rasulullah SAW sebutkan cerita Isbal ini begini-gini, Allah tak pandang dia di akhirat nanti, Sayyidina Abu Bakar sendiri yang pergi awal-awal lagi, macam mana dengan saya selalu pakai labuh, kata dia. Rasulullah SAW kata, kamu tidak macam tu, kan? Ada maksud dia tu. Kamu tidak pakai dengan maksud itu. Jadi bila tidak pakai dengan maksud itu, tak apalah. Itu sebenarnya maksudnya. Bukan ada kena-mena terikat dengan pakaian tu. Tak ada sebenarnya. Wallahualam. Orang ni nak kat sembahyang kena ikat. Aku tak boleh ikat. Itu je kan. Jangan. Ini ada beberapa soalan ni. Bagaimanakah wahyu Al-Quran tersusun, ayat dan surahnya sebagaimana yang kita dapat lihat pada hari ini? Itu satu soalannya. Yang kedua, kitab mustalah hadis yang mana sering dirujuk dan dicadangkan oleh ustaz? Yang ketiga, benarkah Imam Suyuti tasahul dalam menilai hadis? Beliau didakwa banyak mensahih atau menghasankan hadis matruk dan mungkar. Ya, wahyu sebenarnya yang Quran yang ada sekarang ni dengan tertib itu, ayatnya, surahnya, segala-galanya itu ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dengan sebab itu jangan kita muskil, jangan kata kenapa ayat-ayat atau surah-surah madaniyah ni diletak dahulu sedangkan dia tu berlakunya kemudian. Kalau dalam Quran kan surah Baqarah, surah An-Nisa, apa semua tu madaniyah. Kenapa tidak dikemudiankan? Jangan kita soalkan begitu. Sebab memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menentukan. Dia yang kata letak di sini, di sini, di sini. Jadi bukan benda ni setengah-setengah orang dia silap faham. Dia kata ditentukan oleh sahabat. Silap. Bukan. Rasulullah SAW sendiri yang menentukannya, sahabat ikut saja. Sebagaimana yang ada sekarang ni. Tak ada ubah sedikit. Tak ada ubah sedikit. Itu satu. Yang kedua, kitab mustalah hadis yang mana sering digunakan? Kitab mustalah ni banyak. Banyak. Gunalah yang mana saja pun, insya-Allah. Tak apa, dia benda sama saja. Cara penyampaian dia saja mungkin berbeza. Mungkin berbeza. Ada yang mudah, ada yang susah, ada yang cara lama, cara baru. Sebenarnya berguna belaka. Berguna semuanya. Misalnya yang mudah, taisir mustalahil hadis, itu yang mudah. Itu antara yang mudahnya, boleh kita gunakan itu. Yang lain-lain banyak lagi. Yang ketiga, benarkah Imam Suyuti tasahud dalam menilai hadis? Betul. Ini boleh dikatakan kebanyakan ulama mengatakan sikap dia begitu. Sebab itu orang tak pegang sangat lah. Tak pegang sangat dengan dia. Tapi walaupun begitu, jangan kita anggap semuanya gitu. Tidak. Kebanyakan. Banyak tempat memang dia lebih teliti, lebih halus lagi daripada orang lain. Banyak. Tapi secara umumnya begitulah. Dengan sebab itu kita tak boleh bergantung dengan dia semata-mata. Tak boleh. Kita tengok juga
apa kata orang lain. Memang banyaklah hadis-hadis yang macam ni. Bukan dia saja, orang lain pun begitu. Cuma antara sikit dengan banyak itu saja bezanya. Allah. Ustaz, kadang-kadang hadis yang Rasulullah SAW kata yang dia lebih suka ke kemari, kalau kita lakukan macam Rasulullah suka, adakah itu satu sunat? Tidak. Bukan. Tidak. Itu berkait dengan keadaan. Berkait dengan keadaan. Tak perlu kita pakai kain takat betis, tak perlu, parah betis. Itu bergantung dengan keadaan. Oleh kerana dia tak mau sangat nak ubah sangat benda tu, jadi dia buat berbeza, jadi ketara sangat berbeza. Itu sebenarnya. Bukan khusus dengan itu saja, yang lain-lain pun masuk juga sebenarnya. Wallahu a'lam. Bulan semua sekarang disediakan oleh kita untuk pagi yang akan disambung pada pukul 2 petang. Yang pada yang tak sempat hadir kita malam-malam last tiket yang ada yang pada 24 hari bulan jadi majlis bersekali ucapan terima kasih pada malamnya yang sama-sama tutup majlis kepada tahun yang kepada